I gave you my heart. Hai, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni Ana nak buat something yang lain daripada yang lain. Sebab semalam Ana ada upload satu video yang nak kata seram tak seram. Cerita kisah hospital, keadaan hospital yang sunyi sebab tak ada orang masa PKP. Jadi tiba-tiba ada someone ni je komen. Dia tulis, Aina, apa kata buat video kisah-kisah seram? Kita ceritakan balik kisah-kisah seram. So Ana terfikir, okay, Aina memang suka dan terfikir nak buat konten macam tu. Tapi sebabkan rasa takut apa semua, so kita rasa macam okay, tak apalah, nanti dulu. Jadi bila dah komen macam tu, ada rasa okay, why not kita cuba kan benda tu. Mungkin ada orang yang berminat nak dengar kisah-kisah seram. Sebab macam Aina lah, Ana penakut, tapi nak ikutkan memang suka tengok cerita seram. Macam sekarang pun Ana sendiri masih lagi tengok cerita-cerita yang seram dekat YouTube. Tapi memang kalau nak kata penakut, memang masih lagi penakut. Okay, so Ana dah buat research. Ana dah buat orang cakap, cerita-cerita yang Ana nak kongsikan. Yang Ana nak kongsikan dengan siapa yang tengok Ana punya video ni lah. Tapi ini hanya percubaan. Kalau kata video ni dapat sambutan, Ana akan teruskan lagi dengan konten-konten yang macam ni, yang menyeramkan. Sebelum Ana kongsikan cerita seram, Ana nak ingatkan kepada para penonton, macam ramai je kan tonton kan. Okay. So Ana nak ingatkan kepada para penonton semua, kita anggap ini hanya sebagai hiburan sahaja. Jangan percaya 100% sebab kita pun tak tahu orang yang bercerita tu, yang Ana dapat cerita ni adalah betul atau tidak. Okey, kisah seram ni ia mengisahkan kisah yang berada di ward bersalin. Biasalah kalau dekat ward bersalin ni, nurse akan berkumpul dekat kaunter dan akan ada nurse yang akan datang cek apa semua, cek pesakit. Okey. So, gangguan adalah bermula apabila ada seorang pesakit ni. Dia suka sangat makan limau dan dia peramah sangat-sangat. Dia akan pergi ke kaunter, dia akan tegur nurse-nurse apa semua, dan dia akan pusing-pusing, gelegar dekat sekeliling ward lah, sebab dia kata nak bagi cepat bersalin. Ada nurse tegur dia, "Akak duduklah, akak asyik berjalan berbahaya sebab akak dah nak bersalin dah, rehatlah dulu." Lepas tu dia cakap, tak apa, sebab saya pun dah nak bersalin dah ni. Dia cakap, saya nak bagi cepat bukaan. Nak cepat bersalin lah, biasalah kan. Kita kalau nak bersalin kan cepat, kena banyak berjalan. Lepas tu nurse pun biarkan dia. Lepas tu dia nampak akak tu makan limau. Memang asyik makan limau je tau. Jadi akak tu, masa akak tu datang lagi dekat kaunter berborak dengan dia, sebab dia rajin melayan. So akak orang tu pun tanyalah, nurse pun tanyalah kat dia, "Awak suka makan limau ke?" Dia kata, "saya suka makan limau. Adik nak ke?" Dia bagi, dia pegang tau. Lepas tu nurse cakap, "Saya tak nak, saya tanya je. Sebab saya tengok akak hari-hari makan limau. Saya suka makan limau ni." Lepas tu dia pun dah berborak. Dah habis shift, dia pun balik lah. Lepas tu kakak tadi pun dia pergi ke tempat dia balik macam biasa lah. Lepas tu esok tu dia datang lagi. Adik nak limau?" Astaghfirullahalazim. Terkejut saya, Kak. Saya ingat Kak dah balik. Kenapa Kak ada kat sini lagi? Adik nak limau?" Dia tanya lagi. Lepas tu nurse pun okey, dia pun ambil lah limau tu, dia letak dalam beg. Limau kan, sebiji dia ambil letak dalam beg. Lepas tu akak tu pun senyum je. Waktu dia tanya, Akak dah tukar ward ke? Kenapa saya cek tadi kat ward misalnya tak ada pun akak? Lepas tu akak tu hanya senyum, tanya giling kepala. Lepas tu akak terus jalan sambil melambai. Dan tiba-tiba kawan dia tegur, "Hei, kau kenapa? Kau cakap siapa tadi?" Aku cakap dengan akak tu lah, pasien kita yang nak bersalin itu. Yang mana? Alah, yang suka makan limau tu lah, yang selalu berborak kat sini tu. Kau biar betul, kau cakap dengan dia. Ya Allah, betul lah kau cakap dengan dia. Kau tak nampak ke dia berdiri kat sini tadi cakap dengan aku? Ni dia bagi limau kat beg. Lepas tu dia buka. Batu? Kejap, akak tu gimana? Kenapa dengan akak tu? Lepas tu dia tanya, kawan cakap, sebenarnya akak tu dah bersalin semalam dan urin melekat. Jadi dia dah meninggal. Jadi kau cakap siapa tadi sebenarnya? Betul ke kau cakap akak tu?
Betul, ni dia bagi aku limau ni tapi kenapa jadi batu? Lepas tu tiba-tiba baby yang kuasa akak tu lalu, yang akak tu lalu dah baby kat situ dah menangis. So masa baby tu menangis, semua dah naik seram dulu lama kan. Lepas tu dia terus tenang-tenangkan baby kat situ. Okay. Jadi itulah kisah di Wat Bersalin. Kalaulah anda dekat situ, anda rasa apa anda akan buat? Tiba-tiba datang bagi limau, anda ambil, anda tengok rupanya batu. Seram gila. Jadi sebenarnya dekat Wat ni ada macam-macam cerita tau, yang kita tak boleh nak rungkaikan. Ada banyak-banyak cerita. Jadi itu adalah kisah pertama yang Aina dapat, dan nak ulahkan balik, ada ceritakan balik supaya you all boleh berada dalam situasi tu. Situasi tu boleh rasa, dan memang seram lah kalau kat depan kita kan terjadi macam tu. Okay, so kita akan sambung untuk kisah kedua. Okay, kisah kedua ni pula mengisahkan seorang wanita, seorang anak dengan ayah. Anak dia demam. So anak dia demam panas, jadi hantarlah pergi ke hospital swasta. So hospital swasta, hospital government ke, tak kisahlah dekat mana sekalipun, kalau ada nama pun hospital, gangguan-gangguan kita ni nak cakap apa kan, gangguan tu tak boleh terjadi. Jadi dekat sinilah terjadi cerita apabila si anak ni dia demam panas, ayah dia hantar je pergi ke hospital. So ayah dia hantar pergi ke hospital swasta. Dia dapatlah bilik seorang satu, bilik yang satu bilik untuk seorang tu lah. Dan apabila dia admit dekat bilik tersebut, ayah dia jaga pada malam pertama. So ayah dia jaga, dan esok tu demam ni masih tak kebal. So doktor cek, awak demam ni masih tinggi lagi, jadi awak tak boleh keluar lagi hari ni, awak perlu admit lagi satu malam. Dan kebetulan ayah dia tak boleh jaga dia pada malam kedua. Dan pada malam kedua tersebut, doktor, nurse pindahkan dia ke ward lain yang berdekatan dengan kaunter, sebab ward dia sebenarnya jauh sikit. Jadi apabila dia pindah ke kaunter, ward dan dekat dengan kaunter tu, bilik yang dekat dengan kaunter tu, bilik tu adalah bilik untuk berdua. Dan dia ingatkan dalam bilik tu ada orang lah, maksudnya ada teman lah untuk dia berborak. Bila dia masuk, bilik tu kosong. Dia pun tanya nurse, memang bilik ni tak ada orang, tak ada pesakit lagi kan yang akan duduk? Buat masa sekarang ni belum ada lagi. Buat sekarang awak seorang lah. Jadi saya tukar awak ke sini sebab dekat sikit dengan kami. Sebab awak duduk kat bilik sana tadi, awak seorang. So badan awak panas sangat. Jadi saya terpaksa tukarkan kepada bilik yang dekat lagi. Okay, so dia pun masuk. Tapi masa dia masuk tu dia rasa macam asal lain macam bilik ni weh. Dah hati dia lah, asal lain macam bilik ni. Habis dia pun masuk lah. Masuk dia duduk. So masa dia duduk tu, dia baring tu, dia tertidur. Petang tu dia tertidur selepas asar tu, dia bangun maghrib. Masa dia bangun maghrib tu, dia terdengar ada suara orang menyanyi dekat toilet. Mula bunyi air. Bunyi air tau, bunyi orang mandi. Bunyi air. Tiba-tiba bunyi orang menyanyi pula. Lebih kurang macam tu lah kan bunyi dia. Okay, so dia dengar menyanyi, okay, ada orang ni. Okay, so maksudnya ada pesakit baru masuk lah ni. Okay, tak apalah, dia pun diam. Dia pun tak tahu, dia baring. Biasalah main handphone apa semua. Tiba-tiba si main handphone tu ada lah seorang keluar. Tapi dia tak menghadap kepada anak si anak tu lah, dekat perempuan tu. Lepas tu dia terus baring. Perempuan yang keluar dari toilet tu terus baring ke katil sebelah. Dan dia tegur, awak baru masuk sini ke? Lepas tu perempuan yang tu dia angguk tapi dia tak bersuara. Macam tu je. Dengan kepala dia tak menghadap dekat budak tu, tapi kepala dia mengangguk. Okey, lepas tu dia baring, tapi dia menghadap belah sana, dia tidur. Okey, tak apa. Lepas tu dia pun diam lagi lah, dia pun relax. Okey, tak apa, dia orang asalkan tak kisah macam dia teman walaupun tu pendiam. Okey, dia pun relax, dia main phone apa semua. Entah macam mana dia nak tengok, dia nak berborak ke apa, dia tak pasti. Tiba-tiba dia buka lah tirai, dia nak tegur sebelah. Pusing. Kepala dia, mula siang tadi, masa petang tu, kepala orang tu menghadap sana ke dinding. So nampak rambut dia je lah kan. So masa dia buka malam tu, dia nak tengok,
terbuka, muka dia menghadap ke bedak tu dengan mukanya agak seram, dengan muka yang hitam sebab terbakar, dengan badan-badan tangan semua hitam-hitam lah sebab dah terbakar. Lepas tu dia takut sangat, dia tutup macam ni. Dah habis remote dia tutup. Dia Astagfirullahaladzim. Takut sangat dia tutup. Lepas tu kebetulan tiba nurse masuk. Nurse check. Kenapa awak ni masih demam lagi, masih panas lagi badan awak ni, kenapa? Dia kata, nurse, memang tak ada orang ke yang masuk kat sini tadi? Memang tak ada, awak seorang je kat bilik ni. Kenapa? Awak diganggu ya? Awak nampak orang ke kat sini? Dia lepas tu dia cakap macam tu. Dia beritahu kat nurse lah sebab dia macam takut sebab demam terkejut. Lepas tu dia cakap dekat nurse tu yang dia nampak lah ada orang. Tapi belum sempat dia nak cerita, orang tu nak describe macam mana dia nampak ada orang kat katil sebelah. Dia cakap rambut panjang, muka hitam. Betul tak? Macam mana nurse tahu? Sebenarnya itu adalah pesakit. Sebelum ni dia kebakaran kat rumah dia, tapi tak dapat diselamatkan. Dia duduk sini lah. Tak apalah kalau macam ni, saya minta awak jugakan ke bilik lain lah kalau macam tu. Terus dia setuju, dia keluar, dan budak tu pun terus ditukarkan ke bilik lain sebab dia punya demam makin teruk, bukan makin baik dan makin makin teruk. Jadi kalau kita kat tempat situ tiba-tiba ada orang pandang kita dengan muka macam tu, ya Allah seramnya. So apa kata you guys tentang cerita yang Aina cerita ni? Kisah 2 cerita seram di hospital. So kalau anda suka dengan cerita Aina dan kalau anda ada cadangan-cadangan yang lain, anda boleh komen kat bawah atau anda boleh juga message dekat Aina punya Facebook. Okay, bye. I gave you my heart.